Semua orang nak berjaya dalam satu kehidupan yang tidak ada penghujungnya. Satu kehidupan yang tidak ada penghujung. Waktu itu tuan-tuan, tidak ada persoalan minit, tidak ada persoalan jam, tidak ada persoalan hari, tidak ada persoalan minggu, tidak ada persoalan tahun, tidak ada persoalan dekad, tidak ada persoalan kurun. Akhirat nanti tidak ada matahari, tidak ada bulan, tuan-tuan dan puan. Jadi ceritanya sama ada kita nak mengira secara qamariyah atau syamsiah, bulan-bulan dan hari-harinya, tidak ada lagi waktu itu, saudara-saudara. Kita hidup dalam keadaan infinity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله العظيم. Yang dikasihi saudara pengacara majlis, yang dimuliakan Sahibus Sa'adah Tuan Imam Masjid Al-Bukhari ini, yang dimuliakan Tuan Imam yang baru mengimamkan solat kita, dengarnya daripada Kamerun, bukan orang Malaysia, orang Afrika. Selama ini bila kita dengar Kamerun, kita katakan Kamerun itu negeri bola sepak. Jarang dalam pertandingan Piala Dunia Kamerun tidak masuk pertandingan akhir di peringkat Afrika dan mewakili Afrika. Alhamdulillah, negaranya kecil, tak begitu besar, negaranya tak begitu maju. Tapi kita lihat tadi, Masya Allah, pengimamannya sangat baik, bacaannya sangat baik. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, dan kita berada di belakang beliau tadi mengaminkan, tuan-tuan. Bila disebut tuan-tuan dan puan, bila disebut saja waladhdallin, tuan-tuan dan puan-puan serentak mengaminkan, dan pengamiman yang serentak itu bersama dengan malaikat digugurkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan tuan-tuan, instances di mana dosa kita boleh digugur Allah Subhanahu wa taala dengan begitu mudah, seperti daun luruh, musim daun luruh. Hanya dalam kita menghadiri sembahyang-sembahyang berjamaah, terutamanya di masjid di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini first time saya masuk masjid ini. Pagi tadi tuan-tuan di sebelah sana, alhamdulillah, saya bertemu dengan isteri-isteri kita dan sebagainya, suami kita, bercerita mengenai isteriku ketua bidadari syurga. Isteriku ketua bidadari syurga. Sekitar 1,5 jam saya bersama dengan wanita dan orang lelaki juga yang hadir. Tuan Imam pun alhamdulillah dapat tunggu majlis itu dan hadir dalam majlis itu, walaupun mempunyai acara-acara selepas itu yang perlu diselesaikan, seperti akad nikah dan sebagainya yang beliau merupakan juru nikah. Tetapi beliau melewatkan sedikit kerana nak menghormati majlis ilmu. Inilah tuan-tuan, menghormati majlis ilmu.
Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Ini agak prinsip yang dipegang oleh Tuan Imam Saibus Sa'adah kita. Dia melewatkan acara-acaranya seperti mengangkat nikah tadi, mengambil nikah dan menunggu majlis, alhamdulillah, sehingga tamat majlis tuan-tuan dan puan-puan. Kerana saya fikir beliau, dalam kepala beliau, dalam pemikiran beliau, majlis ilmu itu lebih penting, lebih mulia daripada menghadiri satu majlis yang lain. Sebab itu disebutkan tadi dalam hadis pendek yang saya bacakan tadi, kalau kita nak berjaya dalam di dunia ini, kunci kejayaan adalah ilmu. Nak berjaya dalam akhirat, dan tuan-tuan nak berjaya dalam akhirat, puan-puan nak berjaya dalam akhirat, menjelang Ramadan tinggal 9 hari saja lagi ini. Semua orang nak berjaya dalam satu kehidupan yang tidak ada penghujungnya. Satu kehidupan yang tidak ada penghujung. Waktu itu tuan-tuan, tidak ada persoalan minit, tidak ada persoalan jam, tidak ada persoalan hari, tidak ada persoalan minggu, tidak ada persoalan tahun, tidak ada persoalan dekad, tidak ada persoalan kurun. Akhirat nanti tidak ada matahari, tidak ada bulan, tuan-tuan dan puan. Jadi ceritanya sama ada kita nak mengira sana qamariyah atau syamsiah, bulan-bulan dan hari-harinya, tidak ada lagi waktu itu, saudara-saudara. Kita hidup dalam keadaan infinity. Dari segi duration kita berada di alam akhirat, tidak ada penghujungnya. Sebab itu ibadat kita pada malam ini, pada malam-malam berikutnya, pada bulan ini, bulan berikutnya, tahun ini, tahun berikutnya, ialah amalan-amalan yang kita lakukan kerana kita nak menduduki satu dunia. Dunia itu tidak ada penghujungnya. Amalan kita dalam dunia itu, tuan, ada penghujungnya. Ada orang umur 20 sudah tidak ada di dunia. Ada orang umur 30 sudah tidak ada di dunia. Ada orang umur 50 sudah tidak ada di dunia. Ada orang umur 70-80 pun akhirnya sudah tidak ada di dunia. Umur umat Muhammad SAW dalam hadis menyebutkan umur umat Muhammad antara 60 ke 70 tahun. Berbahagialah saya yang Allah berikan umur melebihi sedikit 70 tahun. Dan tuan-tuan, kebahagiaan itu mesti saya ucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah. Macam mana nak mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Saya tidak perlu memberikan hamper kepada Allah. Saya tidak perlu memberikan geran tanah saya kepada Allah. Saya tidak perlu memberikan bank account saya kepada Allah. Saya tak perlu memberikan kerjasama untuk bisnes, berbisnes dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, wanita-wanita di sana, isteri-isteri yang budiman di sana, andainya anda semua bersyukur, Allah tambah lagi tentang nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat makan ditambah, nikmat keluarga ditambah, dan nikmat bersuami ditambah, nikmat beranak ditambah, nikmat berjiran tetangga ditambah. Nikmat kita menikmati tuan-tuan dalam umur usia yang lebih ini, tapi masih dapat menikmati. Mata masih boleh memandang, telinga masih boleh mendengar, pikiran masih boleh berfikir, otak boleh berfikir, hati masih boleh terbuka kepada benda-benda yang disampaikan kepada kita. Kaki masih boleh berjalan, tangan masih boleh bergerak. Nikmat. Tapi nikmat yang paling besar, puan-puan, nikmat Islam dan nikmat iman. Inna dina indallahil Islam. Inilah agamanya, inilah pegangannya, inilah hidupnya, inilah matinya bersama agama Allah Subhanahu Wa Taala. Antara wahyu yang terakhir yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, setengah-setengah penulis mengatakan itu wahyu yang terakhir. Tuan-tuan baca, tuan-tuan, dalam surah Ali Imran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah kusempurnakan agama kamu. Puan-puan, agama puan-puan sempurna. Tuan-tuan, agama tuan-tuan sempurna.
Siapa yang mengatakan agama kita sempurna? Bukan Nabi Muhammad, bukan para rasul, bukan kepada para nabi, bukan malaikat kata kita sempurna, bukan. Allah Subhanahu wa taala sebagai Khaliq menyatakan kepada kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan memiliki agama yang sempurna. Tak perlu ditambah lagi agama ini. Jangan dikurangi lagi agama ini. Dia sudah sempurna. Akidahnya sudah sempurna, syariatnya sudah sempurna, akhlaknya sudah sempurna, peribaratan hariannya sudah sempurna, 5 waktu sembahyang sudah sempurna, bacaan sembahyang sudah sempurna. Saudara, tak ada agama dalam dunia yang sempurna. Tetapi Islam menyempurnakan agama-agama lain secara teknikalnya. Agama Islam yang disampaikan yang terakhir kepada Nabi yang terakhir, Khatamin Nabiyyin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sendirinya menyempurnakan agama lain dengan sempurnanya Islam itu. Hebat saudara-saudara. Sebab itu pilihan saudara, pilihan saya, pilihan semua orang. Bukan agama A, bukan agama B, bukan agama C, bukan agama D. Pilihannya ialah agama Allah. Yang saya katakan tadi, pilihannya adalah Islam. Puan-puan, pilihan untuk puan-puan adalah Islam. Pilihan untuk puan-puan bersama dengan suami adalah Islam. Pilihan perempuan bersama isteri, bersama suami, bersama dengan anak-anak adalah Islam. Pilihan perempuan bersama suami, bersama dengan anak, bersama dengan mertua, bersama dengan ipar adalah Islam. Pilihan tuan-tuan, termasuk saya, untuk hidup ini bersama dengan jiran tetangga, sahabat andai, komuniti besar, komuniti kecil, seluruhnya adalah berdasarkan Islam. Sayangilah Islam. Sayangilah Islam. Saudara, saya meminta diri saya, sayangilah Islam, sayangilah Allah. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Jangan kamu menyayangi semua dunia itu melebihi daripada kamu menyayangi Allah, daripada kamu menyayangi Rasul, daripada kamu menyayangi untuk berjihad menegakkan agama Allah dalam kapasiti apapun. Kita mesti bekerja siang malam pagi petang dalam kapasiti masing-masing untuk menjunjung agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan bangun tidur, jangan bangun pergi kedai, jangan bangun saja pergi restoran, jangan bangun makan capati, jangan bangun makan roti canai, tak baca Quran, tak pergi masjid, tak cari ilmu, tidak mendakwahkan agama Allah, tak bantu orang miskin, tak bantu fakir, tak bantu anak yatim. Balik daripada roti canai, kita menghadap TV, tuan-tuan, daripada pukul 10 sampai pukul 3, pukul 4 menghadap TV, dah tua dah. Saudara, berlalulah suasana itu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berlalulah suasana itu. Suasana itu bukan dalam kehidupan kami seterusnya, wahai Allah. Bukakanlah jalan kepadaku, wahai Allah. Bukakanlah jalan, wahai Allah. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini jalanku yang lurus. Datang masjid Bukhari ini, mendengar majlis ilmu ini, duduk dalam majlis ilmu, merenungkan, inilah jalan yang lurus. Bawa anak bersama-sama, inilah jalan yang lurus. Bawa istri bersama-sama, izinkan istri sama-sama datang dalam majlis ilmu seperti ini, inilah jalan yang lurus. Tunggu sampai Isya, inilah jalan yang lurus. Sebelum meninggalkan Isya, takut tidak buat di rumah, sembahyang lagi 2 rakaat, sembahyang ba'diyah Isya, itulah jalan yang lurus. Mendengarkan kebesaran Allah, tak ada tempat lagi, tuan-tuan. Tak ada tempat lagi. Tidak juga, tuan-tuan,
Di gerai mesra sana tuan-tuan. No, tempat gerai mesra Darul Aman. Bukan di situ tempatnya. Bukan di stadium itu tempatnya. Tapi tempatnya di sinilah, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah tempatnya tuan-tuan, tak ada cerita lain, tuan-tuan, tak ada cerita lain. Sebab seruan yang diserukan oleh muazzin tadi. Suka saya dengar azan, lagu azan muazzin kita ni tuan-tuan dan puan. Azannya sedap, bilalnya bagus, imamnya bagus, ketua imamnya bagus, seluruhnya bagus. Yang tak bagus, kita ni saja. Jiran masjid ini kurang bagus. Minta maaf saya sebut. Anak muda yang jadi jiran masjid kurang bagus. Anak dara yang jadi ahli-ahli masjid dan juga jiran kepada masjid kurang bagus. Masyarakat yang lain, tuan-tuan dan puan, yang tidak hadir kepada majlis ini tidak bagus. Masjidnya saya tengok tuan-tuan, kagum. That is the word. Kagum saya tuan-tuan, kagum. Begitu cantiknya masjid ini tuan-tuan. Pandang kiri cantik, pandang kanan cantik, saya pandang atas cantik. Saya pandang dia punya tiang-tiang cantik, saya pandang ukiran-ukirannya cantik. Takkan masjid itu setakat cantik begitu tuan-tuan. Cantiknya masjid ini ialah, inilah tempatnya. Tempat awal, tempat akhir, tempat pertengahan untuk membawa kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Inilah tempat. Sebab itu zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi perintahkan kepada pemuda-pemuda. Apa Nabi kata? Kumpulkan sebanyak-banyak kayu api, kumpulkan. Himpunkan kayu-kayu api. Maka dihimpunkan oleh sahabat-sahabat, anak-anak muda menghimpunkan kayu api, letak di depan Masjidil Nabawi. Apa Nabi kata? Aku nak perintahkan engkau bakar rumah-rumah dengan manusianya sekali. Mereka yang mendengar azan tapi tidak datang ke masjid untuk menunaikan sembahyang berjamaah. Tuan-tuan, begitulah. Dan apalagi sambutan untuk datangnya Ramadan ini. Nabi kata bakar rumah itu dengan penghuninya. Berapa banyak yang terbakar tuan-tuan? Berapa banyak yang terbakar? Berapa banyak yang terpaksa menghadap Allah mati dalam kebakaran itu? Saudara-saudara tetamu Allah yang dirahmati sekalian, malam ini kalau nak cerita tentang Ramadan, dah banyak sangat cerita tentang Ramadan, tapi kita nak menyentuh juga tentang Ramadan. Ramadan datang menemui kita, Masya Allah tuan-tuan, dalam suasana. Saya tengok, saya dah masuk hari yang kedua berada di Al-Ustaz, hari yang kedua berada di Kedah. Bagus, suasananya aman, suasananya damai. Tidak macam tempat saya di Kuala Lumpur tuan-tuan. Tadi saya tengok ketat sikit jalan raya menuju ke stadium tadi, ketat sikit-sikit. Tapi isteri saya memberitahu dalam perjalanan tuan-tuan, daripada Ceras nak pergi Kuala Lumpur, tadi lebih kurang dalam 5 jam tuan-tuan. 5 jam. Masuk jalan alternatif tak jadi, masuk jalan biasa tak jadi. Tapi hal yang sama tidak ada di Al-Ustaz. Dan masjid yang saya sedang memberikan sedikit tazkirah ini, saya tak tahu kalau ada masjid seindah ini tuan-tuan. Dan saya tengok rata-ratanya workmanshipnya tuan-tuan. Workmanshipnya, kadang-kadang kita tengok masjid walaupun besar hebat, tapi workmanshipnya tak seindah sepatutnya masjid itu. Tuan-tuan, dibangunkan, diciptakan, dizakhirkan, diukirkan, tapi masjid ini cantik tuan-tuan. Mudah-mudahan siapa yang mengilhamkannya, mudah-mudahan siapa yang mengusahakannya, mudah-mudahan siapa yang membiayainya, mudah-mudahan siapa yang meraihkannya, mudah-mudahan siapa yang memakmurkannya, semuanya
akan berjalan di atas satu jalan, akan dipandu dalam satu jalan raya, satu highway untuk menuju kepada pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Tak ada cara lain, tuan-tuan dan puan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Ramadan tinggal 9 hari saja lagi. Ramadan saya tak mau cerita lagi, tuan-tuan dah dengar, dah banyak tuan-tuan dengar. Keistimewaan Ramadan tak perlu lagi diceritakan. Bulan, tuan-tuan dan puan, ditutup pintu neraka, dibuka pintu syurga. Hari-hari dibebaskan, bilangan yang besar penduduk neraka dibebaskan pada hari dan malam-malam Ramadan ini, mulai daripada 1 Ramadan. Syaitan iblis dibelenggu. Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir tak masuk dalam di mana syaitan dibelenggu, syaitan dipasung, syaitan diikat. Saudara, cuba saudara bayangkan daripada hari yang pertama sampai hari 30, syaitan tak ganggu kita. Tapi siapa yang ganggu kita? Yang ganggu kita, tuan-tuan, nafsu kita, nafsu daripada diri kita sendiri yang tidak pernah kita bina nafsu itu. Nafsu mendengar seruan azan, hari-hari tuan-tuan diserukan dengan muazzin yang mengazinkan tadi, tuan-tuan dan puan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terdengar tuan-tuan, dengan PA sistemnya yang nomor 1 agaknya di sini tuan-tuan. Tapi berapa orang yang menyambut Allahu Akbar, Allahu Akbar? Berapa orang yang menyambut Allahu Akbar, Allahu Akbar? Saudara, yang bermain masih bermain, yang makan di luar masih makan di luar, yang memandu masih memandu, yang bergebang-gebang kosong masih bergebang-gebang kosong, yang lara masih lara. Bahkan bukan itu saja, tuan-tuan. Ada manusia-manusia yang saya fikir bila dilaungkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak ada sedikit pun terlintas dalam kepalanya apa yang patut aku lakukan bila seruan Allahu Akbar dilaungkan. Tak terlintas. Oh. Inilah yang dikatakan. Dan yang tak terlintas ini, puan-puan, mungkin bapa mentua kita yang berumur 72 tahun. Yang tidak terlintas ini, yang tak rasa apa-apa pun dengan jeritan Allahu Akbar, Allahu Akbar, mungkin abang-abang kita yang berumur 65 tahun. Kesian, tuan-tuan, kesian. Sangat-sangat kesian. Ada keseruan yang lebih besar daripada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah satu seruan ayat yang akhir, wahyu akhir diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dalam surah Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Bangun, bangun, segera bangun. Agungkan Allah, agungkan Allah, agungkan Allah, agungkan Allah. Masya Allah. Saya duduk di homestay, tuan-tuan. Subuh, tadi saya bersubuh, InsyaAllah di Madrasah Tahfiz Al-Jazari saya sempat memberikan sedikit kuliah subuh kepada teman-teman di Madrasah Tahfiz Al-Jazari. Ustaz Naim ada dekat situ. Saya dengar, tuan-tuan, tadi pagi tadi saya dengar laungan azan criss-crossing. Azan on the north side, azan on the south side, azan on the west side, azan on the east side, azan daripada surau-surau yang begitu banyak, azan daripada surau-surau institusi, azan daripada masjid, azan daripada masjid besar, azan daripada masjid kecil, azan. Tapi tuan-tuan, bila saya berkuliah subuh, berapa kerat, tuan-tuan, berapa kerat. Berapa kerat yang meraihkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang Allah perintahkan kepada kita, saya ulang balik. Ya ayyuhal muddathir,
Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, wa rabbaka fakabbir, agungkan Allah. Wahai musliman, agungkan Allah. Wahai muslimin, agungkan Allah. Wahai sahabat-sahabat saya yang seumur dengan saya, agungkan Allah. Wahai mereka yang lebih muda daripada saya, agungkan Allah. Wahai orang yang lebih berumur daripada saya, agungkan Allah. Wahai teman-teman yang masih bernafas, yang masih bernyawa, agungkan Allah. Wahai teman-teman yang sakit, agungkan Allah. Wahai teman-teman yang nazar, agungkan Allah. Wahai teman-teman yang sedang berada dalam sakratul maut, agungkan Allah. Saudara, teman-teman yang sama di kawasan di mana pun, tadi saya katakan laungan azan criss-crossing. It is so nice, very early in the morning, the voices that goes to you, criss-crossing, and telling us about Allah is the greatest, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Macam mana kalau anak kita membesarkan bantal lebih daripada Allah, membesarkan selimut lebih daripada Allah, membesarkan tilam lebih daripada Allah? Dan itu yang berlaku. Itu yang berlaku. Jadi Ramadan tinggal 9 hari ini. Agaknya tuan-tuan, for certain people, for some people, maybe I am included, mari kita letakkan satu poin, satu asas, satu titik. Titik apa? Titik untuk menjadi insan-insan yang dimasukkan oleh Allah, insan sebagai kekasih Allah, insan sebagai kesayangan Allah, insan yang dicintai oleh Allah, insan yang bertakarrub kepada Allah. Insan yang macam mana tuan-tuan? Insan yang diberikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi memulakan dengan membaca sepotong ayat dalam surah Al-Hasyr. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama ahli neraka dengan ahli syurga. Tak sama ahli neraka dengan ahli syurga. There are vast differences between the people of hell and the people of Jannah. Hanya mereka yang masuk dalam kumpulan manusia syurga itulah yang akan diberikan kejayaan mutlak. Secara kolektif mereka dinamakan kumpulan al-muflihun. Mereka berjaya di dunia dan mereka berjaya di akhirat. Dan kita tidak tertolakkan dengan Ramadan yang berada di hadapan kita. Saya dan tuan-tuan manusia pilihan, dan Allah tidak ada sekatan untuk itu. Siapa-siapa saja boleh menjadi manusia pilihan. Siapa-siapa saja boleh jadi kekasih Allah. Siapa-siapa boleh dimuliakan oleh Allah. Siapa-siapa saja boleh diselesaikan di ruang yang namanya kubur, di alam barzah. Siapa-siapa saja boleh dibangkitkan di padang mahsyar. Puan-puan cuba baca buku mengenai padang mahsyar. Puan-puan bacalah tulisan-tulisan, banyak tulisan, hundreds and hundreds of writings, situasi di padang mahsyar. Ada orang yang peluhnya sampai buku lali. Ada orang yang peluhnya di padang mahsyar peluhnya sampai lutut. Ada orang yang padang mahsyar peluhnya sampai paras pinggang. Ada orang di padang mahsyar peluhnya sampai paras bahu. Ada orang di padang mahsyar peluhnya sampai mengatasi hidungnya. Ada orang di padang mahsyar peluhnya mengatasi dahinya. Ada orang di padang mahsyar peluh mengatasi rambutnya. Ada orang pula kumpulan yang agak besar memekik melolong di padang mahsyar, dan mereka berenang dalam lautan peluh di padang mahsyar. Bukan kitalah agaknya, bukan ayah kitalah agaknya, bukan mama kitalah agaknya, bukan abang dan adik kitalah agaknya, bukan isteri kitalah agaknya, bukan suami kitalah agaknya, bukan tuan imam kita lah agaknya, bukan tuan Bilal kita lah agaknya, bukan mereka yang telah mengongkosi pembinaan masjid yang hebat seperti inilah agaknya.
Tetapi ada insan-insan yang begitu memekik melolong, berenang dalam lautan penuh. Dan tuan-tuan dan puan, kita tidak mahu menjadi manusia ini, dan kita tidak sepatutnya menjadi manusia ini. Sebab Allah berikan saudara paling tidaknya 3 perkara. Allah berikan kekuatan jasad. Hebat tuan-tuan, manusia ni diberikan kekuatan jasad walaupun kecil dibandingkan dengan gunung, walaupun kecil dibandingkan dengan langit, walaupun kecil dibandingkan dengan lautan. Tetapi tuan-tuan, kita membentuk lautan, kita membentuk angkasa raya. Kita, komputer begitu hebat, kita yang membentuk komputer. Begitu hebatnya komputer, tuan-tuan, bayangkan komputer. Tapi kitalah pencipta komputer. Kita ada jasad, kita ada brain. We have got brains yang dapat memikirkan, yang dapat brain, tuan-tuan dan puan. Kalau dapat diasuh, anak-anak diasuh brainnya, remaja-remaja diasuh brainnya. Macam mana kita nak mengasuh brain? Tidak lain tidak bukan dekatkan mereka dengan kalam Allah, dekatkan mereka dengan wahyu Allah, dekatkan dengan mereka dengan perkataan-perkataan bahasa Allah Subhanahu wa taala, dekatkan mereka kepada Al-Quran, dekatkan mereka kepada inti-inti Al-Quran, dekatkan mereka dengan bahasa Al-Quran, dekatkan mereka dengan tadabbur Al-Quran, dekatkan mereka dengan pengertian-pengertian, ulasan-ulasan mengenai Al-Quran. Saudara yang saya muliakan sekalian, sebab itu kita mengharapkan sangat 9 hari lagi tuan-tuan Ramadan. Jadi tadi Ramadan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ramadan, tuan-tuan, seruan ini akan ada sebelum Ramadan, waktu Ramadan, habis Ramadan, sampai hari kiamat. Abdullah ibn Maktum yang buta itu sudah menyerukannya. Bilal bin Rabah sudah menyerukannya. Muazzin di masjid ini sudah menyerukannya. Asyhadu an la ilaha illallah. Masya Allah. Tuan-tuan coba bayangkan macam mana di angkasa raya, tuan-tuan. Tuan-tuan di angkasa raya seluruhnya. Di Turki asyhadu an la ilaha illallah, di Mesir asyhadu an la ilaha illallah, di Mauritania asyhadu an la ilaha illallah. Kawan kita daripada Kamerun tadi la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Seluruhnya. Di Jepun sekarang asyhadu an la ilaha illallah, di Korea asyhadu an la ilaha illallah, di negeri China lebih daripada 100 juta menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah. Tuan cuba bayangkan buana, tuan, buana, universe, you know the universe, buana menyambut hari-hari asyhadu an la ilaha illallah. Begitulah buana menyambut, tapi hati kita tidak terketuk dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Dahsyat hati kita ni tuan-tuan, dahsyat hati anak-anak muda kita, dahsyat hati suami kita, dahsyat hati adik abang dan kakak kita. Tak terketuk, hati tidak terketuk, hati tidak terasa, hati tidak tertambat, hati tidak teriris, hati tak terasa ada kepiluan, hati tidak rasa ada kesayuan mendengar asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi sesungguhnya bahawa Allah bahawa Allah dan Tuhan, Allah adalah Tuhan, tiada lain daripada Allah. Aku naik saksi sesungguhnya dari Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Disambung oleh muazzin dalam bulan Ramadan pun akan disambung begitu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuan-tuan bayangkan. Nama Nabi Muhammad diserukan di seluruh buana, di seluruhnya. Di atas lautan Pasifik tuan-tuan diserukan, di atas lautan Atlantik diserukan. Kalau ada ikan-ikan dan makhluk-makhluk dalam lautan aquatic creatures pun membesarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba tuan-tuan bayangkan, segala pokok, segala daun, segala rumput, segala pasir membesarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala gunung, segala batu granit ke,
membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi teman-teman yang diam, yang menjadi jiran kepada Masjid Al-Bukhari ini tidak terketuk pun hatinya. Ramadan nak tiba tinggal 9 hari lagi, tuan-tuan. Apa yang kita nak buat? Adakah kita nak teruskan cara kita menyambut Ramadan macam yang lepas-lepas? Saudara, satu budaya baru mesti ditegakkan. Mesti. It is a question of a must. Mesti. Satu budaya baru mesti diletakkan dalam rumah kita. Apa nama budayanya? Budaya meraihkan sampai kepada peringkat sempurnanya keraihan Ramadan oleh mak, oleh ayah, oleh anak, oleh kakak, oleh adik. Dan kita kena buat, tuan-tuan. Gone are the days, no more. Anak kita mengatakan tak payah kejutkan sahur, bersahurlah walaupun dengan seteguk air, kerana sahur seteguk air itu memberikan satu keberkatan kepada puasa, berkeberkatan kepada kehidupan, keberkatan kepada keluarga, keberkatan kepada alam keluarga, keberkatan kepada mak, keberkatan kepada ayah, keberkatan kepada perhubungan antara kita, keberkatan diberikan kekuatan untuk mengamal agama. Sahur. Puan-puan, pastikan anak kita bersahur. Selepas bersahur, pastikan mereka datang ke masjid ini, tuan-tuan. Masjid. Sekarang sudah dibuka. Wilayah Persekutuan sudah dibuka, Selangor pun sudah dibuka. Alhamdulillah, saya fikir Kedah sudah lama terbuka dan dibuka. Masjid. Sahur dengan azan, sembahyang sunat, qabliyah subuh. Selepas itu melangkahlah, bawa emak, bawa ayah, start kereta, start motosikal, datang ke masjid. Datang ke masjid, tuan-tuan puan, apa nak buat? Salat berjemaah. Kalau boleh 40 kali subuh, tuan-tuan. Amin imam, amin kita, dan bersama dengan amin malaikat. Masya Allah. Waladhdallin. Subuh. Amin. Berapa banyak malaikat tuan-tuan bersusun-susun sebagai sampai arasy Allah di masjid ini. Bayang tuan-tuan, malaikat bersusun-susun sampai arasy. Setengahnya menyebutkan, tuan-tuan, menjawab amin. Imam kata amin, makmum kata amin, dan mereka kata amin. Tapi kalau sembahyang di rumah aja, kalau tak sembahyang, yang tak sembahyang ramai, tuan-tuan. Puasa juga, tak sembahyang juga, terlalu ramai. Puasa juga, tak sembahyang juga. Puasa juga, tak salat juga. Hentikan atas nama budaya baru Ramadan ini. Hentikan amalan ini. Tuan-tuan, bagi satu syarahan kepada anak-anak, tunjukkan kepada mereka din, man, ate, ina. Tak boleh mak dan ayah nak dengan mak dan ayah mendahuluinya. Jangan ada yang tidak salat sepanjang-panjang Ramadan dan selepas Ramadan ini. Yang laki-laki jangan ada yang tidak ke masjid dalam bulan Ramadan dan secantiknya selepas Ramadan. Raihkanlah masjid, jadilah jiran masjid, jadilah pemakmur masjid, jadilah mereka yang mendatangi masjid. Saudara, bagi saya tak ada tempat lagi dalam dunia. Allah dah berikan kesempatan kepada saya, tuan-tuan. 3 kali saya melawat dunia ni, pusing dunia, tuan-tuan. Saya dah pergi Latin America, saya dah pergi Afrika, saya dah pergi Australia, saya dah pergi New Zealand, saya dah pergi Canada. Saya dah lama tinggal di Amerika bersama kawan saya, tuan-tuan. Ni Omar Baki ni kawan saya ni. Alhamdulillah, lama tinggal di Amerika Syarikat. Tuan-tuan, apa pusing-pusing keliling satu dunia ni. Saya nak yakinkan kepada seluruhnya,
untuk mengabdikan diri kepada Allah, untuk memudahkan kita melakukan ibadat-ibadat kepada Allah selain daripada Makkah, selain daripada Madinah. Tempatnya ialah di Malaysia, tempatnya di Alustar, tempatnya di Kota Star, tempatnya di Jitra, tempatnya di Kepala Batas, tempatnya di sini lah. Saudara-saudara, Malaysia ada semua tuan-tuan. Nak masjid yang cantik, nah ini masjid yang cantik. Nak masjid yang bentuknya seperti butik, a boutique mosque. We have got a lot of a boutique mosque. Nak masjid yang tinggi bertingkat-tingkat, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh pergi Kuala Lumpur, tuan-tuan boleh pergi Johor Bahru, tuan-tuan, di mall. Kadang-kadang sampai tingkat 7 masjid sembahyang Jumaat, masjid tingkat 7 Malaysia. Kan tidak ada sekatan, tak ada sekatan. Tuan-tuan boleh datang ke masjid, tuan-tuan boleh tune in, dengarkan tausiah, dengarkan tazkirah yang disampaikan. Tak ada sekatan apa. Saudara-saudara, inilah yang dipikirkan. Balik tadi tuan-tuan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Seruan yang berikutnya, hayya 'alas salat. InsyaAllah dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan 9 hari, saya nak ulang 9 hari lagi. Jangan tinggal solat, jangan tinggal solat, jangan tinggal solat. Wahai anak daraku, jangan tinggal salat. Wahai terunaku, jangan tinggal salat. Wahai suamiku, jangan tinggal salat. Wahai istriku, jangan tinggal salat. Wahai menantuku, jangan tinggal salat. Wahai jiran tetanggaku, jangan tinggal salat. Wahai bosku, jangan tinggal salat. Wahai pemimpinku, jangan tinggal salat. Jangan tinggal salat. Man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka telah kafir terang-terang. Jangan tinggal salat, jangan tinggal salat. Untuk bulan Ramadan ni, dan kita akan teruskan dalam bulan-bulan yang lain. Selain daripada salat di masjid, salat subuh di masjid, kalau boleh salat zuhur bersama teman-teman di pejabat, salat asar bersama teman-teman di pejabat. Selepas kita berbuka, dah makan sikit, datang ke masjid, salat maghrib. Lepas tu isyak. Lepas tu tuan-tuan, jangan lupa tahun ini pasang satu niat, pasang satu azam, pasang satu kemahuan, pasang satu kejituan azam kita bahawa tahun ini saya tidak akan tinggalkan walau satu malam pun tarawih. Bagi anak-anak, bagi tahu anak-anak perempuan, jangan, don't miss even for one night. No missing of tarawih. Jangan ada tertinggal walau satu malam pun tarawih. Saudara, tuan-tuan kena bagi tahu anak kita in no uncertain term. Kalau perlu menggunakan bahasa yang kasar, harsh language, you got to employ, to use harsh language. Tell them somehow during the month of Ramadan and beyond, they must come to the masjid. Dia mesti melakukan salat. Dia mesti tidak meninggalkan salat. Dan itulah yang saya kata tadi, ada titik permulaan, a point of departure, satu titik permulaan untuk bergerak, untuk kita menjadikan Ramadan kali ini the best ever Ramadan, the best ever Ramadan in our lifetime, the best ever Ramadan in our lifetime. Inilah yang kita kena buat. Kalau tidak, tuan-tuan, setiap kali kita datang, setiap kali kita bersyarah. Saya bersyarah ni, tuan-tuan, dah masuk 38 tahun, dekat 40 tahun dah saya bersyarah. Tapi yang tak datang ke masjid terus tidak datang ke masjid. Yang tak sembahyang terus tak sembahyang. Yang tak berpuasa terus tidak berpuasa. Ini yang berlaku. Siapa mereka? Anak-anak kita. Siapa mereka? Menantu kita. Kalau perempuan tidak bernasib baik, siapa mereka?
suami-suami kita. If you are further unlucky, siapa dia? Ayah-ayah kita. Siapa dia? Mak-mak kita yang masih tak jaga salat. Inilah yang kita kena fikir, para hadirin hadirat yang dirahmati sekalian. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Barulah kepada yang kelima. Inilah tuan-tuan, inilah logiknya. Dan kita hendak ini akan jatuh kepada bulan Ramadan yang akan datang ini, tinggal 9 hari lagi, di mana Allah anugerahkan kepada kita al-falah. Al-falah, berjaya di dunia, berjaya di akhirat. Kumpulan itu secara kolektif disebut al-muflihun, mereka yang berjaya di dunia, kumpulan yang berjaya di akhirat. Siapa dia? Kita-kita inilah tuan-tuan, kita-kita inilah. Tetapi masalah besarnya, bolehkah kita berjaya di dunia akhirat sorang-sorang? Tak boleh. Bawa isteri sekali untuk berjaya di dunia dan di akhirat. Bawa suami untuk berjaya di dunia dan di akhirat. Bawa anak laki-laki untuk berjaya di dunia dan di akhirat dengan Ramadan ini. Bawa anak perempuan untuk berjaya di dunia dan di akhirat. Bawa menantu untuk berjaya di dunia dan di akhirat. Bawa seluruhnya jiran tetangga sabar andai mendakwahkan, tuan-tuan, mendakwahkan agama Allah. 2 malam yang lepas saya berkesempatan dijemput untuk menjadi ahli panel Forum Perdana Ehwal Islam. Tajuknya tuan-tuan tentang dakwah. Masya Allah. Tajuknya tentang dakwah, peranan dakwah dan peranan sosial media dalam menggerakkan usaha dakwah. Alhamdulillah. Habis saja tuan-tuan pukul 10.30, terus kami drove datang ke Al-Ustaz sampai pukul 4.30 pagi. Sempat selepas itu memberi tazkirah dan khutbah di Masjid Sultanah Bahiyah kemarin. Tapi apa yang saya nak sebut tuan-tuan? Yang saya nak sebut ialah dakwah. Saudara tidak menjadi orang yang beriman kalau tidak terlibat dalam dakwah. Saudara menjadi orang-orang, tuan-tuan dan puan, yang mungkin dikelaskan sebagai orang-orang yang bukan orang Islam kalau kita tidak melibatkan diri dalam dakwah. Sebab hukum melakukan dakwah, mengerjakan dakwah wajib fardu ain kepada kita. Balighu anni walau ayah. Sebarkan Islam. Sebarkan Islam. Sebarkan Islam. Walaupun dalam penyebaran Islam ini kamu hanya mampu menyebarkannya 1 ayat. Balighu anni walau ayah. Jangan tidak melakukan, tuan-tuan, kerja-kerja dakwah. Jangan serahkan kerja dakwah kepada orang agama saja. Sebab persoalan mengenai dakwah ditanya kepada orang agama dan bukan orang agama. Sebab usaha dakwah itu diwajib difardukan kepada setiap muslim dan tidak muslimat. Jadi hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah Ramadannya, tuan-tuan, inilah Ramadannya. Saya nak menutupnya, sebelum itu nanti saya nak berikan pengumuman dalam masa 5 minit. Saya nak menutupnya, tuan-tuan, tadi saya katakan Ramadan akan berlaku 9 hari saja lagi. Yang kedua, jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang terbaik, the best ever Ramadan, yang terbaik. Sebab kalau mengikut Sayyidina Ali karamallahu wajhah, setiap amalan yang kamu lakukan, pastikan dalam pemikiran kamu bahawa amalan ini amalan yang terakhir. Amalan yang terakhir. Besok Hasan Ali ada tak ada tak tahu.
Lusa Hasan Ali ada tak tahu. Tulan Hasan Ali ada tak tahu. Yang dia tahu ialah ketika ini jam kita menunjukkan pukul berapa pun, tuan-tuan dan puan, pukul 8.48. Yang saya tahu, saya masih hidup. Yang saya tahu, saya mesti membesarkan Allah. Yang saya tahu, saya mesti memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya tahu, saya mesti bersama-sama menegakkan Islam. Yang saya tahu, saya adalah pendakwah-pendakwah macam orang lain juga. Yang saya tahu, saya dan isteri saya dan seluruh keluarga saya mesti dibawa bersama-sama ke gelanggang memajukan Islam. Yang saya tahu, saya, isteri dan anak-anak, jiran tetangga dan sahabat andai mesti secara berkumpulan, tuan-tuan dan puan, ramai-ramai untuk mendaftarkan diri menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya tahu. Jadi dengan Ramadan yang datang ini, marilah tuan-tuan, marilah nasihatkan anak kita. Balik ni bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan mesti ada satu keberanian. Bagi tahu anak kita, ayah nak jumpa pukul 10 tepat malam ini. Pukul 10 tepat ayah nak jumpa, ayah nak sampaikan sesuatu hasil daripada majlis tazkirah yang disampaikan di masjid tadi. Bagi tahu anak kita. Kalau tuan-tuan tak buat malam ini, malam besok tak buat. Tak buat malam ini, minggu depan tak buat. Tak buat malam ini, bulan depan tak buat. Tak buat malam ini, tahun depan tak buat. Sampai bila? Allah tanyakan saudara nanti. Allah tanyakan saudara-saudari nanti. Bagi tahu anak kita. Aku dengar daripada Hasan Ali bahawa Ramadan kali ini semuanya anak ayah, isteri ayah, mama mesti menjadikan Ramadan ini the best ever Ramadan. Sahur, ini yang sunat-sunat. Sahur, semua bersahur. Semayang berjamaah di masjid. Masjid. Quran mesti dibaca. Quran mesti dibaca. Tak tahu baca Quran, belajar baca Quran. Sekarang juga ini, dalam Ramadan, datangkan guru-guru Al-Quran. Tak boleh hidup tanpa Al-Quran. Tak boleh hidup kalau tak tahu baca Al-Quran. Tak sempurna hidup kalau tak tahu menyebut perkataan-perkataan Al-Quran. Tak sempurna hidup kalau tidak dapat untuk nampuan menjadikan Al-Quran itu satu perlembagaan kecil buat kita dalam keluarga untuk menentukan kehidupan kita bertepatan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tak ada artinya hidup tanpa Al-Quran. Kosong hidup tanpa Al-Quran. Layu lesu tanpa Al-Quran. Tak ada kebahagiaan tanpa Al-Quran. Tak ada kesejahteraan tanpa Al-Quran. Tak ada keharmonian tanpa Al-Quran. Tak ada kasih sayang Allah tanpa Al-Quran. Ini Ramadan. Jadi saudara, insya-Allah, dan akhirnya saya ingin menyebutkannya supaya kita menjadi insan yang lebih bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan mereka menjadi insan-insan yang bertakwa kepada Allah, wanita yang bertakwa kepada Allah, isteri-isteri yang bertakwa kepada Allah, suami-suami yang bertakwa kepada Allah, pemimpin-pemimpin masyarakat yang bertakwa kepada Allah, pemimpin agama yang bertakwa kepada Allah, pemimpin pentadbiran yang bertakwa kepada Allah, pemimpin politik yang bertakwa kepada Allah. Inilah yang kita hendak natijah daripada Ramadan yang akan kita lalui 9 hari daripada sekarang atau 10 hari daripada sekarang, insya-Allah. Baik tuan-tuan, yang akhirnya insya-Allah dalam masa 5 minit saya ingin mengumumkan, bagi tahu tuan-tuan, benda yang baik ini mesti kita sampaikan. Saya di Yayasan Sabha bersama dengan Perbadanan Wakaf Selangor. Yayasan Sabha yang saya pimpin dah 20 tahun bersama dengan Yayasan Selangor. Yayasan Selangor bukan Perbadanan Wakaf Selangor bersama dengan Perbadanan Wakaf Selangor akan membangunkan kompleks Anjung Husnul Khatimah. Nama kompleksnya, tuan-tuan dengar, Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Kompleks ini satu-satunya dalam dunia, satu-satunya di Asia, satu-satunya di Malaysia, satu-satunya agaknya di sebelah Selangor, satu-satunya yang kita bangunkan di Bukit Ceraka, Shah Alam.
berkaitan dengan UiTM kampus baru, berkaitan dengan Fakulti Perubatan UiTM yang merupakan fakulti perubatan dengan hospital yang antara yang terbesar di Malaysia. Daripada tanah itu, daripada tapak itu nampak UiTM, kita nampak fakulti perubatannya, kita nampak kawasan kelilingnya, semua kawasan-kawasan yang hampir mature, almost a mature residential area. Alhamdulillah. Kita nak bangunkan tuan-tuan berharga 15 juta ringgit. Macam mana dana kita dapat? Dana melalui 7 unsur: wakaf, zakat, infak, sedekah, fi amal jariyah, fi sabilillah, fidyah. Seluruhnya non-profit making, bukan untuk keuntungan walau 1 sen. Akan terbangunlah tuan-tuan, insya-Allah bulan Jun, bulan Julai ini kebenaran perancang akan diperolehi, dan tanah itu tuan-tuan, tanah itu 3.2 ekar di Bukit Cerakam. Minta maaf saya sebut, tanah milik saya. Sekarang ini 4 hari yang lepas, tanah itu nama saya sudah di-cancel dalam geran. Dalam gerannya, nama dalam geran sekarang ialah Majlis Agama Islam Selangor sebagai pemegang amanah kepada wakaf. Tanah saya itu hilang nama Hasan Ali, sekarang nama Majlis Agama Islam Selangor. Saya serahkan kepada umat, ditadbir oleh Majlis Agama Islam Selangor sampai hari kiamat. Semuanya adalah untuk umat, untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Nilai tanah yang diwakafkan itu dalam 2.5 juta ringgit. Minta maaf tuan-tuan, saya sebutkan ini bukan ada apa-apa pun, tapi hanya nak memberitahu fakta-fakta yang perlu kita tahu untuk membangunkan komplek Anjung Husnul Khatimah. So tuan-tuan dan puan, sekarang ini kita dah tubuhkan technical committees-nya, ada plannernya, ada quantity surveyor-nya, ada surveyor-nya, ada arkiteknya, ada engineer-nya, semuanya tuan-tuan lengkap, ada lawyers-nya, semua. Dan kita sedang susun sekarang, insya-Allah dalam bulan Jun, bulan Julai, maka tertegaklah tuan-tuan, besar juga, besar tuan-tuan, 15 juta ringgit. Kita akan berikan khidmat kepada rakyat Malaysia, termasuk teman-teman di Alostar, teman-teman di Kedah. Datanglah. Setiap hari di tempat itu ada 250 orang, 250 orang, 250 orang. Tuan-tuan akan mengikuti program, tetap program 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. Namanya modul-modul. Modul 1, modul 2, modul 3, modul 4, modul 5. Semua modul ini bercerita mengenai pendidikan hujung usia, mati dalam husnul khatimah. Apa yang berlaku sekarang tuan-tuan puan? Kita hidup dan mati tak ada kursus tuan-tuan. Kita hidup dan mati tak ada latihan untuk mati dalam husnul khatimah. Kita hidup dan mati tak ada orang membimbing secara peribadi, dibimbing untuk mati dalam husnul khatimah. Kita hidup dan akan mati, tak ada orang menunjukkan jalan kematian, iaitu Al-Quran. Kita tak tahu bacaan Quran kita betul atau tidak, bacaan Fatihah kita betul atau tidak, bacaan surah-surah lazim kita betul atau tidak. Tak pernah ditasmik oleh mana-mana orang. Jadi tuan-tuan kita tidak adakan persediaan. Apa persediaannya? Physically we are going to be prepared, mentally we are going to be prepared in face Allah Subhanahu wa taala, and tuan-tuan, emotionally we have got to be prepared. Plus the final one, spiritually kita mesti bersedia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Malakal maut akan datang bila-bila masa saja. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai ajal anak-anak Adam itu tuan-tuan, malakal maut akan datang mencabut nyawa kita. Tidak ditangguhkan 1 saat dan tidak akan disegerakan 1 saat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati bertemu dengan Allah. Persoalannya, kalau saudara ditakdirkan mati minggu depan, kalau saudara ditakdirkan mati besok lusa, bersedia atau tidak bersedia saudara nak bertemu dengan Allah? Sembahyang tak qada lagi, puasa tak qada lagi, anak tak dididik lagi, isteri tak didik lagi, hutang-hutang tak dibayar lagi. Dosa dengan mak tidak diampunkan lagi, dosa dengan ayah tak diampunkan lagi, dosa dengan Allah bertimbun-timbun, tidak bertaubat lagi. Macam mana nak bertemu dengan Allah?
Ilmu agama hampir kosong, masjid tak dipergikan, surau tidak didatangi, majlis ilmu tak ada nama kita dalam majlis ilmu. Macam mana nak buat sesuatu? Inilah persediaannya yang diambil oleh satu-satunya. Universiti tak ajar kita, tuan-tuan. College tak ajar kita. Sekolah menengah rendah tak ajar kita. Saya tak pernah menerima ajaran untuk mati dalam husnul khatimah. Tak pernah menerima ajaran pengajaran untuk mati dalam husnul khatimah. Jadi komplek Anjung Husnul Khatimah ini setiap 3 hari ada program namanya mati dalam husnul khatimah. Pendidikan untuk usia mati dalam husnul khatimah. Kemudian tuan-tuan untuk anak-anak daripada umur 15 tahun, anak-anak yang datang di sana nanti umur 15 tahun ke atas. Anak-anak itu akan ikut program untuk menjadikan mereka anak yang saleh, anak yang salihah. Untuk menjadikan mereka anak-anak yang mempunyai kualiti keimanan yang akan mengkhidmati mak bapak mereka dengan senyum. Senyum yang datang daripada jiwa murninya, senyum yang datang daripada jiwa halusnya. Basuh begak, basuh najis mak bapak dengan senyum. Macam mana nak cari anak? Basuh najis, basuh begak mak dan ayah nanti dengan senyum. Menyambut mak ayah dengan senyum. Dudukkan mak ayah di rumah kita, isteri dan kita dengan senyum. Mengalung-alungkan ilmunya, mengalung-alungkan mak dan ayah. Nak cari mana anak-anak ini, tuan-tuan? Sehingga anak-anak itu, tuan-tuan, akan mengikuti 4 modul. Anak-anak mak bapak 5 modul, setiap modul 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. Anak-anak ada 4 modul, setiap modul 3 hari 2 malam. Tuan-tuan sedang diedarkan, tuan-tuan, ada brosur dia. Tuan-tuan call. Bila tuan-tuan call, tuan-tuan akan dapat insya-Allah question answers. You will be getting helaian question answers. What are the question, what the answer? This is the question, this is the answers. Tuan-tuan bila dapat itu question answer, tuan-tuan jelas apa dia komplek Anjung Husnul Khatimah. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan, selain daripada itu, dan saya nak bagi tahu tadi anak-anak tadi sampai peringkat dia ikut 4 modul tadi, 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam 1 modul, hingga kepada peringkat anak itu boleh melakukan dengan tangan-tangan jari-jari mereka sendiri. Apa dia? Bila mak dan ayah terbujur menjadi jenazah, memandikan jenazah anak-anak kita, mengkafankan jenazah anak-anak kita, mengimamkan salat jenazah anak-anak kita, meletakkan ke liang lahat dengan penuh hormat, dengan penuh tertib, dengan penuh kasih sayang, meletakkan jenazah mak, jenazah ayah ke liang lahat anak kita, mentalkinkannya anak kita, mendoakannya anak kita. Dan modul yang terakhir, menguruskan harta, duit-duit tinggalan mak bapak, supaya tak ada satu sen pun dibelanjakan bertentangan dengan kehendak syarak, supaya ayah damai di alam barzah, ayah nanti damai bila hari kiamat, ayah nanti mak nanti damai di padang mahsyar. Karena anak-anak kita menjaga segala harta, menjaga segala wang ringgitnya, mengikut peraturan syarak yang telah ditetapkan kepada mereka. Inilah program, tak ada dalam dunia. Program ini tak ada dalam dunia. Satu syarahan yang diberikan, tuan-tuan, ada 200 ustaz-ustazah, ada 200 doktor-doktor, PhD yang bersama dengan kami sekarang ini, sanggup nak membantu pada bila-bila masa atas nama volunteerism, atas nama kesukarelaan. Kita nak bangun, kita nak terus mantapkan, kita nak terus hidupkan satu institusi satu-satunya dalam dunia, satu-satunya di Asia. Kita nak jemput teman-teman daripada Al-Ustaz, teman-teman daripada di mana juga di Kedah, teman-teman daripada Perlis sampai Kedah, sampai Sabah, Sarawak, teman-teman daripada Brunei, daripada Singapura, teman-teman daripada selatan Thailand, daripada Indonesia. Mari kita banjiri tempat ini, tuan-tuan. InsyaAllah 250 orang dengan tempat, tuan-tuan, dormitory-nya first class. Bantu kita ada chalet ni, tuan-tuan, levelnya 3-star hotel. Bantu kita ada bilik-bilik seperti hotel, tuan-tuan. 2 orang satu bilik, 2 orang satu bilik, suami isteri, lengkap seperti mana bilik-bilik hotel. Seluruhnya dilakukan non-profit making. Semuanya, tuan-tuan. InsyaAllah saya harap tuan-tuan dapat bantu. Jadi tuan-tuan yang dah diedarkan, insyaAllah
kita punya brosyus komplek Anjung Husnul Khatimah, dan kad, tuan-tuan akan dapat kad. Saya beri kad pribadi tuan-tuan dapatkan kad tu. Apapun tanya saya tuan-tuan, tanya saya. Kerana saya yang mengusulkannya dan teman-teman dalam yayasan yang mengusulkannya. Kita hendak hujung tahun 2022, awal tahun 2023, tuan-tuan di sini boleh datang sebagai peserta yang pertama dalam komplek Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan nampak ni, syarahan diberi, habis syarahan, katakanlah syarahannya, tajuk syarahannya ialah Sakratul Maut. Katakanlah tajuk syarahannya Sakratul Maut, habis syarahan 1 jam, sudut sana tuan-tuan yang tak tahu baca Fatihah, ada pembimbingnya, ada coachnya, hanya Fatihah saja. 3-5 malam Fatihah sampai dia boleh menyebut Fatihah sebagaimana Fatihah patut disebut, sebagaimana Fatihah sebutan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai begitu tuan-tuan. Yang tak tahu sembahyang, yang tak jelas sembahyang, nun di sudut sana ada pembimbing khas tentang sembahyang. Yang tak tahu ambil uduk, tak jelas ini betul tak aku ambil uduk, sana ada 20 kepala pahit dan ada pembimbingnya untuk menentukan macam mana basuh muka, di mana bahagian muka, di mana sebenarnya apa ni yang dikatakan anggota wuduk yang mesti air sampai ke tempat itu. Kalau tak betul wuduk, tak betul sembahyang, tak sah wuduk, tak sah sembahyang. Inilah tuan-tuan siapa yang tak tahu fardu ain, nun di sana ada pembimbing fardu ain. Siapa yang ada mengatasi masalah, ada masalah dengan mak, ada masalah keluarga, ada masalah dengan isteri, ada masalah dengan suami, ada masalah dengan anak, nun di hujung sana ada kaunselor-kaunselor yang memberikan tips-tips macam mana nak keluar pada masalah itu. Itulah kompleks Anjung Husnul Khatimah tuan-tuan. InsyaAllah saya mengharapkan tuan-tuan, saya harap 3-4 perkara. Pertama, secara individu dermalah, infaklah tuan-tuan. Dalamnya nanti ada masjid yang paling besar, bangunan yang paling besar tuan-tuan tengok itu adalah masjid. Masjid ini hari-hari pukul 4.30 pagi, dibuka 4.30 pagi. Yang datang 250 orang, tiap-tiap kali ada 250 orang mesti turun pukul 4.30 pagi. Wajib, salah satu programnya wajib melakukan tazkiyatun nafs. Apa dia? Pukul 4.30 pagi turun, sembahyang tahajud, sembahyang taubat, sembahyang hajat, sembahyang witir, bermunajat dan menangis, tumpahkan sebutir 2 air mata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari, setiap pagi. Kita tak pernah merasakan suasana ini tuan-tuan. Inilah suasana yang dapat membentuk manusia-manusia ahli syurga. Inilah suasana yang manusia-manusia akan dimatikan dalam husnul khatimah. Inilah suasana tuan-tuan dan saya boleh dimatikan. Perkataan terakhir yang kita lafazkan bila malaikat maut memisahkan nyawa daripada badan kita, perkataannya ialah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah di luar di sana di kiri kanan kasih saya ada buku-buku tuan-tuan. Saya dah tulis 43 buah buku. Saya dah tulis 43 buah buku, ada 3 buku terakhir. 3 buku terakhir kurang daripada 1 tahun setengah. 3 buku tu. Salah satu bukunya saya sudah bincang dengan Muslimat pagi tadi. Tajuk buku itu Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Itu buku yang ketiga. Buku yang pertama Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim, tulisan saya. Buku yang kedua Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang ketiga Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Seluruhnya dalam satu rangkaian. Kita katakan 3 serangkai, buku 3 serangkai. Sebelah kanan ada, sebelah kiri pun ada. Boleh tuan-tuan dapatkan buku ini. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah buku ini hasil daripada jualannya kita masukkan dalam tabung kompleks Anjung Husnul Khatimah. Banyak lagi yang sedang kita lakukan. Alhamdulillah tuan-tuan, sehingga ini tuan-tuan, sehingga ini ada teman-teman yang sudah menderma seorang individu tuan-tuan. Ada yang sudah menderma 150,000 tuan-tuan dan puan. Ada yang menjanjikan tiap-tiap tahun tuan-tuan duit zakatnya. Dah bagi yang pertama 50,000 duit zakat akan dibagikan kepada kita setelah ditolak. Saya bukan pemungut zakat. Yayasan Sabah bukan pemungut zakat, tetapi zakat yang dibayar ada yang dipulangkan semula kepada pemberi zakat, yang dipulangkan for his own, her own disbursement. Yang itulah saya minta dimasukkan dalam komplek Anjung Husnul Khatimah. Kemudian yang lain, yang infak, yang sedekah, yang berbagai-bagai lagi tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Kita ada bank account kita
Bayaran bulanan pun boleh buat tuan-tuan, RM10 setiap bulan, RM10 setiap bulan. Tanpa saudara-saudari, tuan-tuan, insya-Allah tertegaklah masjid. Tanpa tuan-tuan sedari, tertegaklah komplek Ahli Husnul Khatimah. Tanpa tuan-tuan sedari, ini adalah inisiatif menyebabkan Allah sayang kepada kita, Allah redha kepada kita, Allah kasih kepada kita, insya-Allah. Dan ini juga yang akan membuka ruang peluang untuk berfikir. Allah buka fikir kita untuk kita meraihkan Ramadan yang akan berlaku hanya 9 hari saja daripada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah dan tuan-tuan boleh dapatkan juga teman-teman yang membawa makanan-makanan kesihatan untuk beberapa penyakit dan sebagainya boleh dapatkan, insya-Allah. Tapi tuan-tuan yang pertama, tuan-tuan dermalah, tuan-tuan infaklah, tuan-tuan zakatlah, tuan-tuan fidyahlah, tuan-tuan amal jariahlah, tuan-tuan untuk membantu komplek Anjung Husnul Khatimah. Komplek Anjung Husnul Khatimah bukan milik Hasan Ali, milik umat. Komplek Anjung Husnul Khatimah bukan milik orang Selangor, milik seluruh umat dalam dunia ini. Jadi kita bangunkan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan, cukup setakat itu. Allah memberikan ruang dan peluang kepada kita. Terima kasih kepada Tuan Imam, terima kasih kepada pimpinan Masjid Al-Bukhari ini, terima kasih kepada puan-puan yang saya raikan, terima kasih kepada tuan-tuan, terima kasih kepada seluruhnya yang telah memberikan ruang sedikit pada malam ini untuk bersama-sama dengan saya, bersama teman-teman yang datang daripada Kuala Lumpur. InsyaAllah kita akhirkan dengan sedikit doa yang kita bacakan untuk kita memohon supaya Ramadan yang akan berlaku ini adalah Ramadan yang terbaik buat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. Ya Allah, ya Tuhan kami berada dalam satu majlis yang Kau sayang kepada majlis ini. Kami duduk dalam majlis-majlis taman surga ini, wahai Allah. Taman surga di dunia dan taman surga di akhirat, wahai Allah. Jadikan kami adalah orang-orang pengunjung taman surga di akhirat nanti, wahai Allah. Bukakan pintu taman surga buat kami di akhirat nanti, wahai Allah. Bukakan pintu taman surga ini untuk ibu dan ayah kami yang kami sayang, kasih dan cinta kepada mereka yang telah pergi mendahului kami, wahai Allah. Bukakanlah taman-taman surga di surga nanti untuk istri kami dan suami kami, untuk anak laki-laki kami, anak perempuan kami, untuk adik abang dan kakak-kakak kami, untuk menantu-menantu kami, mertua-mertua kami, dan seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hidupkan kami dalam Islam, ya Allah. Hidupkan kami dalam Islam, ya Allah. Mudahkan kami dalam Islam. Tuakan kami dalam Islam. Matikan kami dalam Islam, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Bila malaikat maut datang untuk mencabut nyawa kami nanti, wahai Allah, Engkau berilah kekuatan kepada kami. Engkau berilah kekuatan kepada pemikiran kami. Kau berilah kekuatan kepada hati kami untuk diketuk kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Matikan kami dengan kalimat ini, wahai Allah. Matikan sahabat-sahabat kami yang hadir pada malam ini dengan kalimat ini. Matikan juga mereka yang tidak hadir, tidak kesempatan hadir malam ini, untuk dimatikan dengan kalimat ini, wahai Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan.
Temukanlah kami dengan junjungan besar Nabi Muhammad untuk sama-sama menikmati air dari telaga Kautsar, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berilah taufik dan hidayah kepada kami. Masukkanlah bibit-bibit hidayah, masukkanlah cahaya-cahaya hidayah, masukkanlah pancaran-pancaran hidayah dalam hati kami. Kami sayang kepada Engkau, wahai Allah. Kami sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami sayang agamamu, wahai Allah. Kami sayang agamamu, wahai Allah. Kami sayang agamamu, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, untuk Ramadan yang akan menjelma ini, Engkau berilah kesempatan kami mengakhirkan Ramadan ini, menikmati Ramadan ini, menghayati Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam sejarah kehidupan kami, wahai Allah. Bukakanlah hati kami, berilah kekuatan kepada kami, wahai Allah. Berilah kekuatan kepada kami untuk melakukan ibadah salat ini, ibadah Ramadan ini antara yang terbaik dalam hidup kami. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Akhirnya, wahai Allah, Kau terimalah amalan yang sedikit ini, wahai Allah. Terimalah amalan sedikit ini, jadikan asbab untuk terbukanya pintu syurga buat kami. Jadikan keikhlasan kami sebagai asbab terbukanya pintu syurga buat kami. Jadikanlah usaha kami sedikit ini sebagai asbab terbukanya pintu syurga buat kami, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami seterusnya sampai akhir hayat kami nanti, wahai Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih tuan-tuan, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.